Luar biasa. Ini menurut saya balas dendam terbaik sih. Keren banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iksan dan kali ini saya mau bikin video reaction lagi. Jadi video reaction kali ini berdasarkan request yang sebenarnya udah lama banget. Jadi saya mohon maaf banget buat yang request, ini baru sempat saya bikin videonya ya. Dan ini tentang peristiwa downright ya, yaitu serangan subuh yang menggemarkan dunia. Jadi ini menurut saya akan menambah wawasan saya dan juga yang menonton mungkin yang belum tahu nanti akan bertambah wawasannya bahwa pernah terjadi peristiwa yang luar biasa di Malaysia itu teman-teman ya. Oke, langsung aja kita simak videonya seperti apa biar kita makin tahu gitu teman-teman. 1, 2, 3. Pada 7 September 1981, 7 September 1981 ya. telah dikejutkan dengan satu serangan dalam pengambil alihan syarikat perladangan British iaitu Guthrie, syarikat perladangan British. Serangan ini hanya dilakukan dalam masa sekitar 4 jam sahaja. Oh, yang 4 jam. dipimpin oleh Tun Dr. Mahathir. Oh, Peristiwa Tun Dr. besar Mahathir ini Mohamad, dikenali sebagai Perdana Menteri Malaysia. atau serangan subuh. Downright, serangan Jadi, subuh. Video kali ini kami ingin berkongsi kronologi dan individu yang Nah, ini kronologinya ya. menjayakan serangan ini. Teruskan menonton. Guthrie merupakan syarikat perladangan British yang tertua dan terbesar di Malaysia pada waktu tersebut. Disebabkan polisi Tunku Abdul Rahman yang menggalakkan pelaburan asing, menyebabkan syarikat Guthrie ini terus berpengaruh selepas merdeka. Oh, ya ya. Sebenarnya, terdapat juga agensi tempatan yang memegang saham di dalam Guthrie, iaitu Permodalan Nasional Berhad (PNB), sekitar PNB, 25%. Permodalan Nasional Berhad. Walaupun mempunyai pegangan equity, namun PNB itu banyak milik cara pemerintah daripada Malaysia ya, ditolak oleh 25%. British, seperti penanaman semula pokok getah bagi membantu petani dan penoreh getah Melayu. Permulaan situasi. Selepas Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri pada tahun 1981, masa yang dilaksanakan beliau kelihatan anti-British. Ini kerana Dr. Mahathir satu-satunya Perdana Menteri dari sebelumnya bukan daripada golongan berada, iaitu daripada golongan rakyat biasa. Tidak seperti Perdana Menteri sebelum ini. Dr. Mahathir juga terkenal sebagai Perdana Menteri pertama yang tidak merokok dan tidak bermain golf, di mana ia dianggap sukan mewah. By British Raj dan Dasar Pandang ke Timur adalah antara perkara yang menunjukkan persepsi beliau terhadap British. Keegoan British. Sebelum peristiwa serangan dilakukan, kerajaan British telah menghentikan subsidi pendidikan kepada pelajar Malaysia di United Kingdom. Bukan itu sahaja, mereka juga telah menaikkan yuran pengajian kepada pelajar asing, dan pelajar daripada Malaysia adalah antara yang terkesan daripada ini. Serangan sekitar 17,000 pelajar daripada Malaysia dibebani yuran yang sangat tinggi. Sangat tinggi ya, 17,000 pelajar Malaysia. Yuran meningkat kepada 3 kali ganda, dan berita ini pasti tidak mengembirakan Dr. Mahathir. Selain itu, terdapat satu lagi isu antara pihak British dengan kerajaan Malaysia, iaitu penolakan cadangan untuk menambah hak pendaratan kepada Malaysia Airlines. Banyak banget ini aturan Inggris ya. Dalam tempoh tidak lama selepas itu, telah berlaku pencerobohan ruang udara Malaysia di Subang oleh kapal supersonik British Concorde. Permulaan rancangan. Sebenarnya, terdapat beberapa individu yang tidak berpuas hati dengan layanan British di dalam isu Guthrie ini. 3 orang perancang utama dalam misi ini adalah Tun Dr. Mahathir, Tun Ismail Ali dan Tan Sri Khalid Ibrahim. Tun Ismail Ali adalah abang ipar kepada Dr. Mahathir. Abang iparnya merupakan Gubernur Bank Negara. Negara. Juga seperti Dr. Mahathir yang kelihatan tidak memihak kepada British atau anti-British. Tun Ismail adalah individu yang telah mengarahkan wang negara yang dimasukkan ke dalam bank British seperti HSBC dipindahkan masuk ke bank tempatan. Bank asing juga, terutamanya dari British, disekat untuk membuka cawangan baru. Pada tahun 1981, disebabkan Guthrie telah menjual asetnya tanpa pengetahuan PNB, di mana ia memegang saham sekitar 25%. Dr. Mahathir dan Tun Ismail telah membuat rancangan untuk mengambil alih Guthrie daripada British. Kemudian, pemain nombor 3 untuk misi ini dimasukkan, iaitu Tan Sri Khalid Ibrahim. Pengurus pelaburan. Adalah seorang pengurus pelaburan di sebuah agensi kerajaan Malaysia. Telah Tan Sri Khalid Ibrahim untuk mengkaji dan membuat strategi bagi memastikan misi ini dapat dilakukan. Sebenarnya, beliau sebelum ini pernah bekerja di dalam sebuah syarikat penasihat kewangan kepada Guthrie di London. Selepas kajian dilakukan, sebanyak RM1 bilion diperlukan dalam misi ini dan ia perlu dilakukan dengan pantas. RM1 bilion. Kerajaan Malaysia telah bersetuju dengan menyediakan peruntukan tersebut daripada 3 sumber berbeza, iaitu Petronas,
Pernas, dan Amanah Saham. Manakala di England, terdapat dua kumpulan yang bersama-sama menjayakan misi ini, iaitu Rothschild bertanggungjawab meyakinkan syarikat M&G Investment untuk menjual saham mereka yang mempunyai sekitar 17% saham Guthrie, dan yang kedua, syarikat broker Rowe and Pitman yang memastikan penjualan dan pembelian saham kecil berjalan lancar. Serangan dimulakan. Setelah semua rancangan telah disusun, akhirnya Malaysia telah memulakan serangan ini pada seawal pagi 7 September 1981. Syawal ya, bulan Syawal Kesemua pagi. broker di bawah kendalian Rowe and Pitman dikerah untuk membeli saham-saham minoriti yang ada. Akhirnya, sebanyak 1.6 juta atau 5% saham Guthrie berjaya dirampas oleh PNB. Pada masa ini, ekuiti PNB telah meningkat kepada sekitar 30%, yang sebelum ini telah memegang 25%. Selepas itu, 12% saham lagi telah berjaya diambil alih oleh PNB daripada syarikat-syarikat yang terletak di Asia Tenggara. Dan ini menjadikan ekuiti PNB meningkat kepada 42%. Namun, plan yang dirancang tidak berjalan seperti yang diharapkan selepas syarikat OCBC Group yang terletak di Singapura menolak untuk menjual pegangan mereka sebanyak 3-4% kepada PNB. Namun begitu, Tan Sri Khalid dengan kebijaksanaannya merangka rancangan baru, iaitu menghubungi Kuwait Investment untuk menjual 5% saham mereka kepada PNB. Dan akhirnya, rancangan Tan Sri Khalid ini membawa kejayaan di mana PNB dengan rasminya berjaya memiliki 7,995 juta saham atau sekitar 50.4%, menjadikan PNB pemegang saham terbesar dalam Guthrie. Serangan korporat ini telah berlaku dalam tempoh 3-4 jam sahaja. Pengurusi Guthrie, Mark Jen, hanya menyedari berita pemilikan semula ini melalui berita di radio. Pengambil alihan ini telah memberi tamparan hebat kepada British kerana ia berjaya dilakukan oleh bekas tanah jajahannya. Perdana Menteri Britain telah memberikan respon selepas beberapa hari dengan mengetatkan undang-undang supaya kejadian seperti ini tidak berulang. Kebanyakan broker di London telah memuji Malaysia sebagai licik. Selepas beberapa bulan, saham-saham Guthrie beransur menjadi milik kerajaan. Dan pada penghujung 1981, kesemua saham Guthrie adalah milik negara. Guthrie telah digabungkan dengan Sime Darby pada tahun 2007. Nama Guthrie itu sendiri sudah tiada lagi. Tetapi strategi bersejarah yang dirancang oleh 3 individu ini kekal segar dalam ingatan. Kerana ia bukan sahaja untuk meraih keuntungan, tetapi ia adalah usaha mengembalikan hak negara yang dirampas. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi. Oke, itu tadi teman-teman ya, peristiwa penting downright ya, serangan subuh yang menggemparkan dunia. Ini benar-benar pengetahuan baru buat saya ya, luar biasa. Ini menurut saya balas dendam terbaik sih, keren banget ya. Ternyata strategi dari Perdana Menteri Malaysia. Downright, peristiwa kerajaan Malaysia merampas Guthrie daripada penjajah British tuh teman-teman. Jadi tadi Guthrie itu semacam inilah ya, perusahaan milik British yang memang menguasai hasil-hasil alam di Malaysia gitu ya. Sebenarnya pemerintah Malaysia punya sahamnya 25% awalnya. Nah, mereka merancang bagaimana bisa menguasai lebih dari 50%-nya. Nah, tadi terjadi di peristiwa downright tadi hanya dalam waktu 4 jam itu tadi teman-teman. Luar biasa rancangannya dan ini menurut saya sejarah yang penting banget untuk Malaysia. Jadi balas dendam terbaik untuk penjajah ya seperti ini gitu kan. Tamparan keras bener tadi sesuai yang penjelasan tadi ya. Akhirnya bisa mengembalikan kekayaan yang dicuri penjajah itu teman-teman ya. Jadi ini pada 7 September ya 1981 dan tadi di akhir video di penghujung 1981 semua saham dari Guthrie udah diambil alih sama PNB. Jadi kan dalam waktu singkat aja berapa bulan tuh langsung dikuasai semua ya. Tadi kan 4 jam langsung dapat lebih dari 50%. Di akhir tahunnya langsung semuanya dapat, langsung Guthrie diganti nama. Hasil dari ini bisa untuk membangun negara Malaysia itu teman-teman ya. Ya ini emang cara yang cerdik, walaupun tadi dibilang dari Inggris licik ya, ini cerdik sebenarnya, cerdas gitu loh kalau untuk dari sisi Malaysia, dari sisi pemerintahan Malaysia. Ya karena British kan juga menjajah ya, namanya penjajah kan pasti mengambil bukan haknya dan akhirnya diambil alih lagi gitu loh, direbut kembali, ya itu sah-sah aja gitu loh menurut saya. Karena penjajah ya dimanapun tetap salah gitu loh.
Oke teman-teman, segitu aja untuk video kali ini. Dan ini menurut saya memang peristiwa yang penting yang harus selalu diingat oleh semua rakyat Malaysia. Dan untuk saya pribadi ini menambah wawasan saya tentang sejarah. Saya suka video-video seperti ini tentang sejarah, tentang ilmu pengetahuan yang menambah wawasan saya gitu teman-teman ya. Oke, buat teman-teman yang ada rekomendasi video-video keren, video-video yang bisa menambah wawasan lagi, bisa komen di kolom komentar. Nanti saya akan cari videonya. Pokoknya kita berbagi hal-hal yang baik, yang positif, yang bisa menambah wawasan kita dan ilmu kita teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah selalu nonton video-video saya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.